Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran 22 Jun 2021. Apa khabar? Selamat tengah hari kepada anda penonton setia kami. Dan harapnya apa sahaja yang anda lakukan pada hari ini dipermudahkan. Yang mana ibu-ibu yang sedang mengajar anak-anak, sedang belajar dan sebagainya. Kita harap anda terus bersabar. Dan hari ini insya-Allah saya dan juga Hawa akan bersama anda. Apa yang kita harapkan agar kita semua, kami maupun anda semua penonton-penonton di TV3, jadilah seorang yang positif. Kan? Apabila ada media sosial, Fatin, ada telefon yang sentiasa bersama kita, gunakanlah untuk kebaikan. Ramai dalam kalangan kita yang pastinya seorang yang bertanggungjawab akan sentiasa berkongsikan ilmu-ilmu pengetahuan dan juga kata-kata positif untuk membangkitkan semangat yang lain. Ya, dan bercakap mengenai berkongsi, Hawa. Seperti biasalah, hari-hari kami akan kongsikan dengan anda berkenaan dengan statistik COVID-19 semalam, iaitu 21 Jun 2021, yang mana kes baru, Hawa, dan juga penonton iaitu sebanyak 4,611. 4,000 sedikit lagi untuk kita turunkan lagi. Dan kes sembuh baru iaitu 5,439. Dan juga kes kematian yang mana melibatkan 69 individu. Dan kalau kita boleh sentuh sedikit berkenaan dengan ringkasan kluster COVID-19, masih lagi Selangor mencatatkan angka tertinggi, begitu juga dengan Johor, Kelantan iaitu 4 kluster baru. Kalau kita dilihat ringkasan kluster COVID-19 pada 21 Jun iaitu hari semalam, kategori klusternya tempat kerja ada 14, kluster community 7 dan 1 kumpulan berisiko tinggi, dan menjadikan jumlah keseluruhan kluster di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 2,645 kluster. Itulah Fatin, walau di mana pun kita berada, itu yang kita selalu pesan kepada penonton kita untuk sama-sama patuh pada SOP walau di mana pun mereka berada. Dan kita nak sentuh juga berkenaan dengan vaksin kepada anda yang mungkin sedang tunggu janji temu ataupun mungkin dah dapat vaksin. Tapi untuk anda janji temu vaksinasi ataupun jenis vaksin, kalau ada soalan yang mengemukakan, saya dah terima janji temu, apakah jenis vaksin yang saya akan terima? Maklumat ini tidak tertulis di janji temu. Jadi jenis vaksin apa yang anda akan terima tu nanti di PPV tu nanti akan diketahui. Dan ini satu berita yang dikongsikan oleh BH Online pada hari semalam. Remaja 12 hingga 18 tahun ke atas boleh daftar vaksinasi menerusi aplikasi MySejahtera. Jika sebelum ini MySejahtera hanya membenarkan keluarga mendaftarkan tanggungan mereka yang berusia 18 tahun ke atas, kini mereka boleh mendaftar sendiri susulan kelulusan penggunaan vaksin community keluaran Pfizer-BioNTech oleh pihak berkuasa kawalan dadah PBKD bagi golongan berkenaan. Baiklah, ini satu perkara yang pastinya antara inisiatif untuk kita masuk ke fasa seterusnya, fasa kedua dalam pelan pemulihan negara. Sebab kalau untuk kita nak masuk ke fasa seterusnya, angka positif ataupun jumlah kes baru positif COVID-19 kena turun maksimum 4,000. Kan kalau semalam kita dah lihat 4,000, kalau boleh kita turun lagi dan cepat-cepatlah kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Pastinya semua harapan kita semua sama untuk menjalani kehidupan seperti biasa dan bebas daripada virus COVID-19. Dan saya kira itu antara berita baik jugalah kepada ibu bapa dan juga penjaga yang mana 12 tahun dan 18 tahun dah boleh mengambil vaksin. Ini salah satu inisiatif yang mana Hawa katakan tadi untuk kita melandaikan lagi rantaian COVID-19 tu, Hawa. Ya, pastinya hari Selasa kan Fatin, di WHI kita akan bawakan satu topik ataupun menu-menu menarik untuk dikongsikan bersama anda. Tetapi sebelum tu, ayuh kita saksikan TikTok pilihan pada hari ini. Kita saksikan.
Tips halau semut tanpa racun. Part 4. First kali korang ambil garam, kemudian korang campurkan dalam air, kemudian korang hidupkan api. Tunggu sampai menggelegak, and then korang masukkan dalam spray bottle, kemudian korang spray lah dekat laluan semut tu. Kau asing siap, Mat. Asing siap. Boleh buka, boleh jual balik kat kedai. Asing sekali, Mat. Cili kat mana? Kangkung mana? Lose with one O means hilangkan. Did you lose my number? I'm planning to lose weight. Lost is the past tense for lose, which means telah hilang. I've lost my phone. Have you seen it? Or it can also means kalah. The team lost the game. Loss is a noun, which means kehilangan. I'm sorry for your loss. I joined a weight loss program. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging. You say you'll never get your blessing till the day I die. So the much pain, but the answer is no. Ada Menarik, rangkuman. betul. Betul. Saya kira kan terima kasih kepada empunya TikTok tu sebab bagi mereka ni kita dapat satu idea baru, inspirasi bila duduk kat rumah tu macam-macam kita belajar benda baru. Okey, itu berkenaan dengan TikTok Hawa. Ini satu lagi yang mungkin menarik yang memberi idea-idea masakan kepada anda ibu-ibu di rumah yang mana kita nak kongsikan satu VT masakan di YouTube. Jom kita saksikan. Ulang proses ni 3 ke 4 kali tau. Okey. Masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ulang proses tu berapa puluh 4 kali, Fatin? Tak tahulah, tapi nak cakap satu benda je lah. Tak sangka sebenarnya bila kita duduk dekat rumah, kita boleh menjana pendapatan melalui idea dan juga kreativiti, juga kemahiran yang ada pada kita. Itu ditunjukkan sebentar tadi, itu Rozak TV yang mana dia berkongsi mengenai menu-menu yang dia akan masak daripada awal. Siang ikan sampailah dia tunjukkan VT masakan itu. Mungkin sedikit sebanyak boleh memberi idea-idea menu apa nak masak hari ini. Ya, pastinya. Kita di WHI pada hari ini pun nak beri inspirasi kepada anda semua. Pastinya ramai dalam kalangan ibu-ibu kan, ataupun dalam kalangan anda semua dah sedia pun masakan tengah hari pada hari ini. Tetapi nak cari idea, malam ni nak masak apa? Esok tengah hari nak masak apa pula? Jangan risau, hari ini kita bawakan resepi-resepi menarik, menu Jawa kepada anda. Kalau bercakap mengenai menu Jawa ni Hawa, banyak sebenarnya menu-menu. Kalau saya sendiri ayam penyet macam itulah kan, tapi sebenarnya banyak yang mana kita boleh cuba untuk tukar kita punya selera lah. Kalau selalunya kita masak masakan yang biasa, ataupun kita boleh cuba untuk menu Jawa. Dan hari ini kami akan kongsikan dan apa antara menu-menu Jawa yang menjadi kegemaran anda dan keluarga. Kongsikan dengan kami di Facebook dan juga Instagram kami. Ya, jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHITV3. Hari ini kan Fatin, kita bawakan nasi ambeng, kita bawakan punten dan juga sambal totok Jawa, juga sambal goreng Jawa. Nak tahu resepi-resepinya, jangan lupa untuk ikuti kami selama 1 jam di WHI pada hari ini. Selepas ini anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini, seperti yang kami janjikan di awal siaran tadi, menu Jawa. Macam-macam menu Jawa nak kami bawakan kepada anda penonton kami. Dan tanpa membuang masa, saya bawakan tetamu pertama saya hari ini, iaitu Puan Reni Diana Sulaiman. Dah pun bersedia di dalam talian. Assalamualaikum Puan Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Puan Reni, kabarnya hari ini kita nak kongsikan mengenai demo sambal goreng Jawa. Pasti yang dekat rumah tadi dah dengar kita punya di awal siaran tadi dah tertelan Ailio, dah tak sabar nak tunggu perkongsian daripada Puan Reni sendiri. Mungkin kita boleh mulakan antara bahan-bahan dan juga demo kita hari ini, Puan Reni.
Okey, so sambal goreng Jawa ni kita dah sedia maklum dia adalah banyak campuran sayur-sayuran dan kalau protein tu mungkin setengah orang suka pakai udang, ada yang pakai organ dalaman. Dalam hal ini, dalam resipi kali ini saya lebih bertumpu kepada udang lah. Okey, kalau nampak daripada skrin tu, dalam tu ada bahan menumis, lengkuas, bawang putih, bawang merah, cili padi, ikut tahap pedas masing-masing, dan ada santan, ada air udang tu sebagai pengganti kepada MSG. Okey. Tapi kalau sambal goreng ni saya ingatkan dia tanpa lemak. Maksudnya dia goreng kering macam tu. Tapi Puan Rini sendiri menggunakan santan Santan tu just sikit je. Dia tak banyak pun santan. Okay. Sebab kita letak santan tu bila kita goreng, because orang Jawa dia percaya sambal ni lagi digoreng, lagi kering, lagi sedap. So santan tu yang akan pegang lemak dalam masakan tu. Maksudnya kalau you makan hari ni, tapi lagi sedap kalau you makan esok bila you panaskan, you goreng lagi biar dia sampai hancur-hancur tu, memang kat situlah dia punya kesedapan dia tu. Sebab tu orang kata sambal goreng. Okey, tapi kalau sambal goreng ni antara bahan-bahan yang mana kita tahulah ada kacang panjang, ikan bilis, ada tempe, tauco, ada kentang, ada hati ayam juga kan. Antara Betul. Orang kata kalau dah modernkan sikit tu, ada tak campuran-campuran lain yang dimasukkan sekali? Sebenarnya kalau ikut daripada resepi yang saya share ni, ini resepi daripada arwah nenek saya. Resepi ni saya mungkin sebab ibu saya ni dia orang Negeri Sembilan. Jadi dia ada kombinasi sikit rasa pedas dan rasa serai tu, so dia gabungkan. Dan dulu masa saya kecil-kecil, saya ingat lagi bila saya masak sambal goreng terus arwah nenek saya, ini adalah lauk kegemaran orang kat masjid. Macam setiap malam Khamis tu memang ada je permintaan untuk buat sambal goreng. Dan saya memang ikut daripada kecil, umur 7-8 tahun saya dah start masak sambal goreng ni sampai sekarang. Tak pernah kata orang tu lompat lah, tak pernah shortcut. I always follow, ikut macam mana nenek arwah nenek ajar sampai sekarang. Kira resepi turun-temurun. Tapi tadi Puan Rini ada kongsikan di Negeri Sembilan. Tapi kalau kita tahu Jawa dekat Johor ataupun di Selangor sendiri, berbeza tak dia punya cara masakan dia? Arwah nenek saya orang Kelang. Okey. Kalau orang Kelang ni saya rasa dia tak adalah signifikan sangat dia punya Jawanese dia. Tapi kalau you pergi area Banting, Sejangkang, Pelabuhan Kelang ke Teluk Panglima Garang, saya rasa dekat sana tu lebih lagi lah, mungkin lebih manis sikit dia punya campuran dan rempah-rempah dia. Saya punya mungkin lebih simplified. Okey. Tapi saya nak tanya Puan Rini sendiri kan, kalau kita buat sambal goreng Jawa ni, kalau kita masak hari ni, berapa lama dia boleh tahan ataupun cara-cara untuk nak bagi kekal lama sikit? The best letak dalam freezer lah. Lepas tu panaskan. Tapi kalau kita goreng sampai dia garing, the next day tu dia sebenarnya tahan je. Sebab dia dah goreng sampai dia kering kan. Macam tahu tu kita dah goreng awal-awal. Betul. Kentang, tempe. So dia tak ada masalah nak overnight. Sebab tu lauk ni kalau pergi kahwin orang Jawa ni, lauk ni lauk wajib. Memang akan ada. Dia masak sehari sebelum, dia akan panaskan esok tu. Itulah the beauty. Memang sedap. Okey, selain itu dia punya keistimewaannya bila kita nak ada gu dia lah. Orang kata kalau makan dengan nasi impit pun sedap, makan dengan lontong pun sedap, betul tak? Betul. Kalau dekat kampung saya dulu, macam hari pertama raya tu kita akan bagi-bagi dulang lauk bertukar dengan jiran kan. So sambal goreng akan selalu ada dengan ayam goreng kicap. Okay, ayam goreng kicap dia ada letak kayu manis empat sekawan tau. Dia rasa dia lain sikit. So bila dia bertemu tu, dia memang sedap. Memang sedap, alhamdulillah. Letak pula kuah-kuah lemak lontong tu, dia memang nice lah. Okey. Nice lah. Baik. Okey, Puan Rini, untuk penonton kita nak rasa air tangan Puan Rini yang resepi turun-temurun tu, dekat mana mereka nak dapatkan ni? Okey, sebenarnya saya dah mula menjual sambal goreng ni dekat saya punya platform Instagram. Boleh ke Reni Kitchen Official, RENE Kitchen.
Official di Instagram, okay, ataupun di website www.rennikitchen.com. Kita akan ada penghantaran delivery area KL Klang Valley, seluruh Klang Valley termasuk Shah Alam, Putrajaya, Cyberjaya semua pada hari Jumaat ni, pada hari Jumaat. Baik, Puan Rini, selain daripada sambal goreng Jawa, antara menu-menu Jawa lain yang ada di Rini Official? Ada, okey, yang ni sambal goreng Jawa kan. Ada satu lagi sambal Jawa. Sambal Jawa tu senang je. Dia tempe goreng, kentang goreng, ikan bilis goreng yang digaul bersama, digoreng dan digaul bersama dengan sambal cili padi. Oh, sedapnya. Tu pun sedap juga. And then kita ada asam pedas. Tapi semua ni style-style Jawa lah. Dia manis-manis sikit. Kecuali gulai tu biasalah. And then saya nak just share yang kita punya soto pun antara yang kata orang antara yang mendapat permintaan ramai jugalah. Okey. Okey, masa raya hari tu macam mana antara permintaan daripada penggemar-penggemar masakan menu Jawa ni? Memang alhamdulillah permintaan sambal goreng Jawa dan sambal sotong tu memang paling tinggi. You just bayangkan you makan nasi impit, kuah lodeh, sambal goreng tu dan juga sambal sotong. Sebab sambal goreng ni dia bukanlah sambal, dia adalah campuran sayur-sayuran yang disambalkan according to orang Jawa lah kan. Tak tahu kenapa nama dia sambal goreng kan. So dia punya kawan-kawan dia tu memang best lah. Betul. Lontong, sambal soto ataupun sambal udang dengan sambal goreng. Saya peminat lontong kena ada tempe lebih. Yes. Okey, Puan Rini, terima kasih kita nak ucapkan atas perkongsian sambal goreng Jawa. Untuk penonton boleh terus ke Instagram yang dikongsikan Puan Rini. Terima kasih Puan Rini. Sama-sama. Jaga Terima kasih diri. banyak-banyak untuk hari ini. Salam. Baik, itu berkenaan dengan demo sambal goreng Jawa. Banyak lagi nak kami kongsikan, tapi sebelum itu kami nak bawakan trivia menu Jawa daripada Syifa, rakan wartawan kami. Malaysia kaya dengan kepelbagaian makanan termasuk menu masakan Jawa. Tahukah anda, selain nasi ambeng, ayam penyet juga merupakan antara makanan Jawa yang popular di Malaysia. Ia terkenal dengan sambal pedasnya. Ayam penyet adalah hidangan ayam goreng yang digiling menggunakan penggiling untuk melembutkan ayam. Fakta menarik yang kedua ialah tempe yang selalu dimakan berasal dari kacang soya yang telah melalui proses penapaian. Pada zaman penjajahan Jepun, tempe menjadi salah satu makanan ketika itu. Tempe juga boleh digoreng atau dikukus dan enak dimakan bersama sambal kicap. Selain itu, tahukah anda, pecal dalam bahasa Jawa membawa maksud tumbuk atau dihancurkan dengan cara menumbuk. Pecal merupakan hidangan beraneka sayuran yang dimakan bersama sambal pecal atau sambal kacang. Justru tidak hairanlah makanan tradisi masyarakat Jawa semakin mendapat tempat di hati kita kerana cara penyajiannya dan rasanya lebih kurang sama dengan cita rasa rakyat Malaysia. Wah, itu dia menu masakan Jawa, trivia yang dikongsikan oleh rakan wartawan kami, Syifa. Kalau tadi Fatin dan juga Puan Reni dah kongsikan resepi sambal goreng Jawa. Pertama kali saya makan sambal goreng Jawa tu ketika bersekolah di Muar Johor. Okey, menu seterusnya yang akan kami bawakan kepada anda iaitu ponten dan sambal totok Jawa. Bersama kita dalam talian pada hari ini ialah Puan Tuti Royani Kanapi yang akan kongsikan resepi-resepinya. Assalamualaikum Puan Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kita di WHI pada hari ini. Baik Puan, kalau boleh kita mulakan, apa itu sebenarnya ponten dan juga sambal totok ni Puan? Ponten ni dibuat daripada nasi bersama dengan santan dan dimasak, dikacau. Dia sama lebih kurang macam buat lontong, cuma ada santan lah. Dan atau dan dikepal-kepal untuk dimakan lah. Dan sambal totok ni sebenarnya dia sambal asas Jawa lah. Memang sesuai dimakan dengan nasi, sesuai dimakan dengan pulen.
Dan sesuai juga kalau saya biasanya simpan sambal totok ni untuk jadi rencah macam masakan goreng lah. Okey. Kalau kita lihat di kaca TV, ini cara-cara nak buat punten ya, Puan? Ya, saya. Okey. Okey. Sekarang ini apa yang sedang berlaku tu? Dah masukkan santan, kemudian? Beras dan yang dah dibasuh, masukkan santan, kita letak daun pandan bagi aroma wangi. Dan kita kacau dia, on and off kita kacau lah. Macam biasa kena kacau sehingga dia lembut dan jadi lembut macam tu lah. Okey. Sesuai untuk dikepal. Baik. Bezanya apa, Puan, kalau dengan nasi impit? Nasi impit dia tidak letak santan. Jadi yang ini lebih lemak lah rasanya ya? Dia seolah-olah seperti nasi lemak yang lembut. Ditumbuk dan dilenyek untuk jadi lembut lah. Kombinasi lontong dengan nasi lemak tu. Sedapnya. Okey. Dan memang dimakan dengan sambal totok ya, Puan? Ya, biasanya orang makan dengan sambal hijau. Tapi dalam keluarga saya lebih suka sambal totok. Sebab ada ikan bilis, ada rasa ikan bilis, ada rasa belacan semualah. Tapi dua-dua pun boleh juga. Puan asal dari mana, Puan Tuti? Macam mana? Puan asalnya saya tinggal di Payi Jaras. Kampung Payi Jaras, Sungai Buloh. Tapi macam keluarga tu ramai daripada Jeram, daerah memang Jawa lah. Dan adakah resepi sambal totok ni resepi turun-temurun? Ya, resepi turun-temurun daripada mak saya lah. Dia sangat simple. Sebab memang buat stok untuk kita makan bila masa kita boleh makan macam tu. Dan dia asas. Kalau kita campurkan dengan bahan-bahan masam seperti buah-buah masam seperti mangga ke ataupun buah pinin ke, taruh tomato, tambah tomato pun boleh. Okey, biasanya kan Puan Tuti, kalau resepi turun-temurun ni ada keistimewaannya. Kalau boleh kongsikan keistimewaan sambal totok Puan Tuti ni. Keistimewaan dia macam saya katakan tadi, dia sebagai asas kepada segala sambal lah. Boleh dicampurkan dengan buah-buah masam ataupun kalau disimpan, sekiranya kita nak buat goreng-goreng seperti nasi goreng, mi goreng, mihun goreng pun boleh. Selain daripada kalau nak makan dengan punten kan, sambal totok ni sesuai dimakan waktu bila biasanya? Sarapan pagi, makan tengah hari pun boleh, waktu malam pun boleh. Bila masa itulah yang paling istimewanya jugalah kan. Macam kalau misalnya kita nak cepat, sambal ni kita dah sediakan stok. Sarapan pagi tu kita nak segera kan, nasi ada lebih, kita just panaskan dia dalam kuali, tambahkan telur dan letak sayur sikit, masukkan nasi, dah siap untuk kita makan. Sedapnya. Dengan mihun ke, kita masukkan mihun, sayur sikit, siap dah. Biasanya tunggulah. Puan, kalau Puan Tuti cerita mudah je cara nak masaknya, tetapi mereka yang baru pertama kali nak mencuba, apa tip-tipnya ataupun kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan yang membuatkan sambal totok ni tak menjadi? Saya rasa dia susah nak salah lah. Sebab memang mudah. Semua bahan-bahan kita goreng dulu. Macam tunjukkan demo saya tadi tu, saya masukkan dia semua dulu. Kita goreng. Dan kalau kesalahannya mungkin nak balancekan masam dengan manis ataupun masin dia tu, itu je masalah dia. Yang lain tu semua memang bahan-bahan tu memang dah sesuai digunalah untuk semua keadaan macam tu. Okey, baik. Puan, kalau Puan tengok sekarang ni kan, sekarang ni kita dah ada pelbagai budaya di Malaysia ni kan. Tetapi bagaimana kalau Puan lihat budaya Jawa itu sendiri dari segi masakan? Adakah generasi-generasi sekarang ini masih lagi ambil tahu dan masih lagi teruskan dengan resepi-resepi ini dan sudi untuk mempelajari resepi ataupun adat turun-temurun mereka? Alhamdulillah, jujur kata, saya ni sebenarnya generasi yang dah
ke bawah juga sebab macam nasi ambeng tadi tu contoh, dan punten ni pun sebenarnya dah nak hampir pupus dah. Maksudnya dah hampir dilupakan oleh generasi sekarang. Tapi saya tengok alhamdulillah sekarang ni kebanyakan daerah, contohnya macam di Sabak Bernam, di Bukit Badung, mereka dah naikkan semula punten ni dan dikenali oleh anak-anak muda dan anak-anak muda sedia untuk belajar. Dan kita sekarang ni pun semua info di hujung jari kan. Jadi kita cari dia dekat Google, semua cara-cara dia nak buat semua ada. Macam saya correct semula generasi yang sebelum ni, dah saya banyak bertanya kepada kawan-kawan, kepada kakak-kakak dan abang-abang saya yang dulu makan kan. Jadi saya cari semula insya-Allah. Ya, pastinya memang kita perlu pelajari dan teruskan adat dan budaya tersebut. Baiklah Puan Tuti, boleh kongsikan kepada penonton-penonton WHI laman media sosial ataupun nombor telefon kalau mereka nak mempelajari ataupun membuat pesanan menu-menu daripada Puan. Okey, boleh ke Instagram saya nasi.ambeng.tuti. Nasi Ambeng Tuti, dan telefon saya 019-3999-484. Nombor sangat senang ingat. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Tuti atas perkongsian bersama kami. Sedap tu, mesti ramai tak sabar nak rasa, dan anda boleh ikuti Puan Tuti di laman media sosial yang telah dikongsikan tadi. Itu dia Fatin. Kalau kita tengok apa yang dikongsikan Puan Tuti tadi tu, sedikit sebanyak sebenarnya saya pun ada tahu serba sedikit, tapi apa yang dijelaskan tu lebih, orang kata, banyaklah ilmu yang kita dapat mengenai menu hari ini. Dan ini satu lagi menu yang mana ramai yang tahu, bukan saja masyarakat Jawa, tetapi orang kata rata-rata semua dah minat dengan menu ini, yang mana kita nak kenalkan menu nasi ambeng. Nasi ambeng ni awak, kalau kita tahu penyediaan dia memang sebenarnya banyak, sebab banyak dia punya lauk-lauk dan sebagainya. Dan lebih, orang kata, kalau kita macam kenduri, kita akan ada nasi hujan panas lah, nasi minyak dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat Jawa ni sendiri, mereka menyediakan nasi ambeng ni kerana mereka percaya yang nasi ambeng yang mana dihidangkan di dalam talam, makan ramai-ramai itu akan, orang kata, melahirkan sifat apa? Kesepakatan ataupun kebersamaan antara satu sama lain. Okey, kita tak nak buang masa, kita nak terus bersama dengan tetamu kita di dalam talian, iaitu Puan Nur Syafira Ali yang telah pun bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria Puan Nur Syafira. Okey, berkenaan dengan nasi ambeng ni, saya salah seorang peminat nasi ambeng juga. Tapi untuk nasi ambeng yang saya makan sekarang ni, dia dah mungkin ayam tu bukan lagi ayam, apa orang panggil, yang ayam masak kicap. Kalau dulu nasi ambeng ni, kalau boleh Puan kongsikan dengan kami latar belakang ataupun apa orang kata secara aslinya nasi ambeng ni. Sebenarnya nasi ambeng ni berasal daripada tanah Jawa macam tu. Kan? Lepas tu dia buat macam, dia gayakan semula, lepas tu untuk macam apa? Untuk kenduri macam tu. Okey. Kalau macam kenduri tu ada penyedia hidang dalam talam, lepas tu makan ramai-ramai. Tapi kita bercakap mengenai penyediaannya Puan kan, macam-macam sebenarnya. Ada mi, ada soon, ada lauk ayam tu sendiri. Kalau dulu kita panggil ayam apa tu? Ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Ayam masak kicap yang sesuai lah macam tu. Sebenarnya ada banyak. Macam ayam masak kicap, ayam ungkep macam tu. Ayam ungkep. Okey, apa sebenarnya perbezaan kalau kita nak menyediakan menu-menu ayam? Bukan saja ayam, ada juga daging yang disediakan kan Puan? Ada. Kan? Okey, mungkin kita boleh serba sedikit kongsikan cara penyediaannya. Cara penyediaannya, kononnya yang untuk macam ayam kicap kan. Mula-mula kita goreng perencah dulu. Lepas tu, kedua, tapi sebelumnya kita dah buat dulu yang macam tempe apa semua kan. Yang untuk tempe lah. Tapi yang ayam kicap ni awal-awal kita buat dulu macam setengah masak, baru kita gaulkanlah dengan perencah tu. Macam tu. Okey. Baik, Puan, kalau sekarang ni PKP kan, ramai orang tak boleh nak
pergi mencari dan sebagainya. Mungkin mereka nak sediakan sendiri dekat rumah. Cara penyediaan ayam masak kicap ni sebenarnya senang kan? Tapi untuk nasi ambeng sendiri ada tak mungkin tips-tips daripada Puan sendiri? Maksudnya macam mana? Tips untuk menyediakan ayam masak kicap ni tapi lebih mudah. Oh, lebih mudah ada. Contohlah ya, macam kita nak buat yang untuk hari esok. Lepas tu kita macam malam tu kita buat dulu. Banyak-banyak kan. Lepas tu macam perencah apa semua kita dah siap-siapkan dulu kan. Macam tu. Lepas tu baru kita mulakan pakainya lah macam tu. Biar senang kita buat kerja. Okey. Itu kita dah sediakan pasal penyediaan. Ini kita nak cerita pasal nak hidang nasi ambeng ni. Untuk Puan sendiri macam mana? Yang untuk penyediaan? Untuk nak hidang dia? Oh, macam hidang. Kita untuk macam menghidang terus ni lah. Macam letak macam nasi dulu, lepas tu letak ayam macam tu kan. Baru macam mie, lepas tu macam apa? Macam tempe, ada serondeng, apa semua lah. Macam ikan masin macam tu lah. Okey. Untuk apa cara menghidang ni, ada ke sebab-sebab kenapa disusunkan nasi begitu? Ayam dulu ke, mie dulu ke? Macam mana? Kalau kita tengok di visual sekarang ini, nasi tu disusun cara dia begitu. Kenapa? Memang ada antara kepercayaan ke ataupun letakkan ayam dahulu ke? Mungkin Puan boleh kongsikan. Itu sebenarnya pada zaman ni bercerita pada tempoh dululah kan. Macam tu. Jadi macam kita satu keluarga, satu family tu macam senang lah, ibaratnya macam adat kita macam kerukunan. Maksudnya macam tu. Macam tu style Jawa lah kononnya. Gotong royong. Macam tu. Puan, okey, saya nak tanya untuk masyarakat Jawa sendiri kan. Nasi ambeng ni memang dari kecil dah dikenalkan ke ataupun ini memang masyarakat yang dewasa saja sukakan nasi ambeng ni? Dalam masa sekarang semua dah menyeluruh. Maksudnya macam tak kira lah macam tua ke, muda ke, menengah ke kan. Miskin ke, kaya ke, semua rata dah macam apa, dah pada minat lah nasi ambeng ni semua macam tu. Sebab ibaratnya kita semua makanan tu dah ada semua tersedia macam tu. Kita tinggal makan saja macam tu lah. Sesuai dengan orang kata lambang kesepakatan, perpaduan tu. Maksudnya boleh kata kalau kita macam ada family ramai tu macam memang masuklah sesuai lah. Kita rasa tu macam tu. Makan ramai-ramai, makan sama-sama. Okey. Mungkin Puan boleh kongsikan di mana mereka nak cari nasi ambeng tu. Saya tengok pun terliur saya. Oh, ya ke? Ya. Adalah kami pergi dekat Kota Dam, lepas tu macam kat Kota Damansara dekat Uptown, ataupun kira order dekat macam delivery dekat Mentong saja. Boleh kongsikan FB sekali? FB Jom Mentong saja. Senang. Jom Mentong. Jom Mentong. Okey. Okey, Puan Nur Syafira. Mungkin tips yang terakhir lah untuk mereka di luar sana, sebenarnya senang atau susah nak sediakan nasi ambeng ni? Secara ringkas. Senang saja. Senang sahaja. Puan macam apa, kita tumbuk-tumbuk, lepas tu letak goreng, lepas tu letak semua perencah, lepas tu masukkan semua bahan. Boleh kita rasa ramai-ramai macam tu. Itulah. Okey. Kalau kita tengok tadi tu ada menu lain yang dikongsikan. Apa tu? Selain daripada nasi ambeng. Lontong goreng, lepas tu nasi bakar, lepas tu lontong darat, macam-macam lah saya. Macam-macam. So kena terus pergi kepada FB dan juga Instagram Puan Nur Syafira Ali, iaitu Jom Mentong, untuk dapatkan semua menu-menu Jawa, menu masakan Jawa. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Syafira Ali kerana berkongsi macam-macam hari ini, perkongsian ilmu yang kami dapat. Terima kasih. Okey, sama. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Itu dia Fatin, wanita hebat yang bersama kita pada hari ini kan. Seronok saya sembang dengan betul. Terhibur saya. Bukan saja resepi-resepi kita belajar Fatin, tapi kita juga belajar budaya masyarakat Jawa. Dan alhamdulillah berdasarkan perkongsian mereka, generasi-generasi muda pun suka nak belajar budaya mereka sendiri. Saya boleh dapat nasi ambung daripada Hawa kan lepas ni? Bolehlah cuba ambil masa berapa jam tu saya nak masak. Tak tahu. Okey, diharapkan semua perkongsian semua daripada sambal goreng Jawa. Kita ada menu yang dibawa oleh ada demo ponten tadi dan juga nasi ambeng ini. Sedikit sebanyak dapatlah kita naikkan balik ataupun tukar selera untuk kita cuba selepas ini. Ada inspirasi baru, ada idea-idea baru untuk ibu-ibu ataupun maupun anda yang bujang kat rumah kan, sambil-sambil bekerja dari rumah, masa-masa yang terluang tu boleh amalkan ataupun cuba resepi-resepi baru yang dikongsikan pada hari ini. Banyak lagi perkongsian kita di WHI nak bawakan kepada anda, tetapi kita nak rehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di Wanita Hari ini. Dalam segmen tajaan, kita nak bersama dengan Aniq World, iaitu jurucakap Raja Sofia Raja Arif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sedang menonton Wanita Hari ini dan anda bersama dengan saya Raja Sofia Raja Arif selaku jurucakap OBT. Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua antara rangkaian produk OBT. Bagi anda OBT lovers, terima kasih diucapkan kerana menyokong kami. Bagi anda yang belum pernah mencuba rangkaian produk kami, kena dengar betul-betul kerana kami dapat bantu anda kelihatan lebih cantik. Okey, kami mempunyai 10 kod warna untuk limit. Kalau anda dapat lihat di hadapan saya, iaitu daripada warna-warna yang natural sehinggalah warna-warna yang berani, dan ini merupakan packaging baru kami. Cantik kan? Dan yang paling penting, ia mempunyai 5 ml. Antara bahan-bahan yang terkandung adalah seperti shea butter, honey oil, collagen, vitamin E dan juga argan oil. Bahan-bahan ini akan membantu melembapkan kulit bibir anda. Selain daripada itu, anda boleh menggayakan di bahagian pipi dan juga di bahagian mata. Okey, dan yang paling penting harganya hanyalah RM37 sahaja. Okey, dan seterusnya saya beralih kepada liquid foundation. Kami mempunyai 2 kod warna iaitu light dan juga medium, sesuai untuk penggunaan harian kerana ia mempunyai SPF 30 yang dapat melindungi kulit wajah anda daripada sinaran UV. Itu dia. Dan seterusnya kami juga mempunyai minyak badan manis. Ia akan memberikan kesan yang glow kepada kulit wajah anda, bertambah berseri-seri lah kan. Okey, seterusnya saya beralih kepada two-way cake. Kami mempunyai two-way cake powder. Ia mempunyai 3 kod warna iaitu light, natural dan juga medium, sesuai untuk digunakan setiap hari. Bagi anda yang nak cepat-cepat siap, saya sarankan untuk menggunakan two-way cake powder kami kerana anda boleh bersiap sepantas kilat. Walaupun anda menggunakan two-way cake powder kami, tetapi kesannya seperti anda menggunakan foundation. Kiranya anda ingin menjana pendapatan bersama dengan kami, boleh terus hubungi nombor tertera di kaca TV anda sekarang ini. Dan kalau anda ingin mendapatkan rangkaian produk kami pun, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Sekian daripada saya Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi perkongsian daripada Aniq World. Baik penonton, kita nak terus berhibur. Kami nak kongsikan anda muzik video terbaru daripada Mirnash iaitu Sarahi. Silakan. Baby, why can't you see you're one and only, hanya kau di hati. Oh baby, aku sedari tanpa kau di sisi, hidup aku sunyi, ku tak mahu bersendirian. Tanpamu hilanglah wanita pujaan, ku ingin bersamamu di dunia hiran. Oh baby, that's the thing that I know. Oh, kau bilang-bilang padaku pasangan hero, kau buatku tertawa bila kita bersama. No, no, tak perlu kau meragukan cinta ini. Poco sepoyo, tercipta kamu hanya untukku, baby. Aku sedari tanpa kau di sisi, hidup aku sunyi, tak sanggup bersendirian tanpa
kamu hilanglah wanita pujaan. Ku ingin bersamamu di dunia akhirat. Oh baby, that's the thing that I know. Oh kau bilang-bilang padaku pasangannya, oh, kau buatku tertawa bila kita bersama. No, no, tak perlu kau meragukan cinta ini. Poyo, tercipta kamu hanya untukku. Kau bilang-bilang padaku apa sarangnya, kau buatku tertawa bila kita bersama. No, no, tak perlu kau meragukan cinta ini. Fokusnya poyo, tercipta kamu hanya untukku, hanya untukku. Walaupun belum dapat merentas negara, rasa macam dah ada di Korea dengan nyanyian Oppa Malay ataupun Mirnash itu tadi. Mirnash bersama kita dalam talian di WHI. Hello, Mir. Hai, Assalamualaikum. Saya Mirnash. Hai, apa khabar? Oh, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Mir, dari mana datangnya gelaran Oppa Malay tu? Oh, sebenarnya Oppa Malay tu gelaran lepas saya join Agency of Voice Malaysia. Lepas tu ramailah fans-fans yang bagi gelaran tu dekat saya. Lepas tu saya pun gunakan gelaran tu untuk ciptakan lagu untuk sasaran peminat K-pop. Okey. Kalau tadi lagu yang kita dengarkan, oh, memang ramailah peminat Mir sekarang ni. Kalau tadi pula lagu Saranghe itu adalah lirik dia daripada Mir sendiri kan, dan difahamkan sebelum ni pun banyak menghasilkan lirik-lirik sendiri ya. Yes, ya betul. Sebelum ni lebih kepada translate lagu lah, ubah kepada bahasa lain. Contohnya bahasa Mandarin sebab saya sebelum ni mengajar Mandarin. Dan sekarang ni saya lebih fokus dan sekarang ni saya lebih fokus pada bahasa Melayu dan lirik lagu Saranghe ni ditulis oleh dengan Bella Iris, kawan saya. Baik. Dari mana datangnya inspirasi nak menghasilkan Saranghe ni? Sebenarnya Saranghe ni dia personal experience lah. Dia sebab kalau tengok lirik lagu Saranghe ni, dia merupakan macam kata-kata dan isi hati seorang lelaki nak cuba sampaikan kepada wanita yang dia sayang dan yang dia suka. So yang ni boleh kata based on my personal experience, tapi personal experience tu apa, kita rahsia lah, tak nak beritahu. Kenapa rahsia? Kongsikan terus. Tak adalah, ni macam basically kalau relationship mesti ada gaduh-gaduh apa semua. Jadi ni adalah kata-kata lah isi hati dia macam tu. Okey, Mirnash umur berapa tahun ni? Tahun ni masuk November ni 26. Oh, 26 tahun. Okey. Biasanya kan kalau penyanyi-penyanyi ada dalam kalangan mereka lagu, komposer dah sediakan dan penulis liriknya orang lain dan mereka menyanyikan sahaja. Tetapi kalau Mir sendiri lirik tulis sendiri kan, adakah itu yang menjadikan Mir seorang yang berbeza daripada penyanyi-penyanyi lain ataupun lebih unik daripada penyanyi-penyanyi lain? Saya rasa semestinya bila lagu tu kita cipta sendiri, kita tulis melodi sendiri, lirik sendiri, bila kita nak perform tu, bila kita nak sampaikan tu, feel tu akan ada sebab kita akan always imagine. Kita akan imagine, contoh kita tulis lagu ni untuk orang ni, kita selalu kalau nak perform kita akan imagine orang tu depan mata kita. So feel tu akan lebih sampai lah. Dan sebelum ni saya pun merupakan penyanyi yang nyanyi lagu orang lain. Tapi sekarang ni saya nak cabar diri dan saya nak ciptakan lagu sendiri dan sound yang tersendiri. Bila orang dengar lagu ni, orang tahu ni
adalah lagu Mirnash. Ya, memang dapat menjiwai lah. Kalau tadi kita lihat di music video kan, ada gerak tarinya. Dari segi koreografi tu, adakah anda sendiri ataupun ada koreografernya? Oh, okey. Bab-bab menari ni memang saya tak pandai sangat. Saya sebelum ni memang tak pandai menari, memang kayu. So, label saya, Universal Music, ada macam hire dance teacher apa semua untuk saya pergi ke kelas menari. Dan saya mengambil masa 4 bulan untuk belajar koreografi ni. Dan inilah yang korang nampak dekat dalam kaca TV ni. Inilah koreografi yang saya belajar selama 4 bulan. Wah, tahniah kita ucapkan. Dan untuk pengetahuan penonton, Mirnash pun pernah menyertai pertandingan Chinese Bridge ke-16 di Changsha, ya. Okey, baiklah Ya, Mir. Kalau penonton-penonton WHI nak tengok music video penuh lagu Sarang Hey ataupun nak mengikuti perkembangan Mirnash, bagaimana? Kalau nak ikut saya, semestinya di platform-platform online. Dekat Instagram, boleh search nama saya, Mirnash, M-E-R-N-A-S-H. TikTok pun, M-E-R-N-A-S-H. Twitter pun ada, YouTube jangan lupa follow dan jangan lupa stream lagu Sarang Hey, because I love that song so much. Saya obses dengan lagu tu, saya obses dengan music video tu. Saya harap korang pun sama juga. Dan jangan lupa subscribe dan komen dan like dan share. Thank you. Ya, pastinya peminat-peminat anda juga obses dengan lagu Sarang Hey itu. Terima kasih Mirnash kerana bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum, jaga diri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you. Baiklah, kepada anda semua penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini bersama saya, Hawa dan juga Fatin. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, baik kami nak kongsikan sesuatu kepada anda, iaitu 2 program baru bakal menghiburkan malam anda di TV9. Saksikan gelagat 3 bujang yang duduk serumah dalam BTS, iaitu Bujang Tampan Selamba bersama Cik Man, Bel Nasri dan Hafiz Roshdi mulai 23 Jun setiap Rabu 9.30 malam. Dan kalau nak tahu kisah di sebalik setiap barang antik yang terdapat di kedai Syekh Tahlul, anda kena saksikan Seram Tak Seram bersama Jigi dan ramai lagi mulai 24 Jun setiap Khamis 9.30 malam. Saksikan juga di My Freeview 109 dan saluran Astro 149. Jangan lupa follow Instagram TV9 Malaysia untuk mengetahui macam-macam program baru di TV9. Ini khas untuk anda seisi keluarga untuk berhibur di rumah. Fatin? Dalam PKP ni kan, kalau tak ada buat apa, teruskan saksikan drama-drama menarik ini. Baik, esok kami akan kembali untuk satu lagi topik, iaitu SPM penentu atau pengakhiran. Kalau Hawa macam mana? Bukan pengakhiran kan. Walau apapun keputusan adik-adik, pastinya ada peluang baru kan. Kalau keputusan kurang cemerlang di universiti nanti, mungkin boleh ambil kursus-kursus yang mereka gemari. Oleh itu, pada hari esok, ibu bapa ajak anak-anak anda sekali untuk sama-sama menonton WHI pada jam 12 tengah hari. Sama-sama boleh kita dapat manfaat pada hari esok. Pengisiannya mungkin kita boleh naikkan balik semangat mereka yang berjaya dan macam mana untuk mengikuti saluran yang betul untuk mereka ke peringkat seterusnya. Kami akan kongsikan esok. Anda terus bersama kami, terus jaga diri, jaga keselamatan dan juga kesihatan anda dan orang sekeliling. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Menyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri
masih kekalkan adatnya, dihormati.